تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فيسر لنا أمرنا وعصرنا واجعلنا من عبادك المخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. وبعد. Tajuk ni ataupun tajuk kita malam ni insya-Allah mengenai pemergian atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Pertemuan kita sebelum Ramadan, jadi kita ceritakan mengenai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu terasa kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dan juga isterinya As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan kedua-duanya telah wafat dalam tahun yang sama, dan jarak antara kematian kedua-duanya ada yang mengatakan 6 bulan, 5 bulan. Ada juga jarak antara kedua-duanya ada yang mengatakan 3 hari. Walau bagaimanapun kedua-duanya wafat tahun yang sama, dan tahun kewafatan kedua-duanya dikenali dengan Amil Huzni, tahun sedih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kehilangan dua orang yang begitu sangat berjasa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua orang yang menjadi tulang belakang bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, bapa saudaranya yang melindunginya daripada ancaman dan kejahatan orang kafir, isterinya pula yang korban segala-galanya demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya wafat di tahun yang sama, dan jarak antara kedua-duanya itu ada yang mengatakan beberapa bulan, 5 bulan, ada juga yang kata hanya beberapa hari. Baik. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bergerak bebas kerana adanya bapa saudaranya Abu Talib, setelah matinya Abu Talib, kebebasan untuk bergerak itu sudah terbatas. Oleh itu tahun ini dipanggil tahun sedih bagi Nabi, bukan semata-mata kerana kehilangan bapa saudaranya dan isterinya. Tahun sedih juga bagi Nabi kerana dia tidak lagi mampu untuk menyampaikan dakwah dia, kerana dia tak bergerak lagi bebas dan dia mula diancam. Orang-orang dulu yang tak berani
membuat lebih kurang terhadap Nabi. Bila bapa saudaranya meninggal, mereka semua mula berani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebaik sahaja bapa saudaranya meninggal, datang seseorang ataupun dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah terserempak dengan salah seorang Quraisy, dan orang tu ambil tanah dan dia tabur atau letak atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya dalam keadaan tanah ada di kepalanya. Lalu salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suci dan membasuh kepala ayahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia menangis bila melihat keadaan ayahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Lalu Nabi SAW menenangkan anak perempuannya itu dan berkata kepada dia, la tabki fa inna Allah mani'un abaki. Lalu Nabi SAW mempertenangkan anak perempuannya itu dan bersabda kepadanya, jangan menangis kerana sesungguhnya Allah tetap akan melindungi ayahmu. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, riwayat At-Tabrani daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, lamma mata Abu Talib, sebaik sahaja matinya Abu Talib, tajahamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua berubah muka. Maknanya mereka terus berubah. Kalau dulunya mereka tu boleh berwaspada, berjaga-jaga, sebaiknya Abu Talib wafat, mereka terus berubah, muka bertukar jadi lain. Lalu Nabi SAW bersabda, ya ammi ma asra'a ma wajadtu faqdaka, alangkah cepatnya aku terasa kehilanganmu. Taib. Jadi maknanya apa? Maknanya bila Nabi SAW kehilangan Abu Talib, dia lagi tidak mampu untuk bergerak bebas di Makkah, kerana orang ramai mula menancap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi membuat keputusan untuk duduk di rumah, tak keluar, atau jarangnya keluar dari rumah. Duduk di rumah sekali pun mereka tak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah. Jiran di tangga dia juga duduk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada rumah, mereka akan tabur duri dan benda-benda yang kotor dalam laluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak memasak, mereka akan memalin atau merosakkan masak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sembahyang di rumahnya, mereka akan membalingkannya dengan batu, jiran di tangga dia. Maknanya Nabi SAW pun duduk di rumah dia juga tak dibiarkan, atau mereka tidak meninggalkan Nabi SAW bebas. Jadi Nabi SAW membuat keputusan untuk untuk cuba nasib di tempat lain. Maknanya kita sudah tahu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk cari tempat lain untuk menampaikan dakwah atau agama, atau mencari pembantu atau penolong. Nak pergi ke mana? Dia memilih nak pergi ke Taif. Taif ni didiami oleh satu kabilah nama dia Saqif. Supaya senang kita nampak, kalau Makkah, kabilah yang mendiaminya ataupun yang tinggal di Makkah, Quraisy. Ni pula At-Taif, masih lagi membawa nama yang sama, Taif, bandar beraninan yang terkenal. Kabilah yang tinggal di situ nama dia Saqif. At-Taif dan Saqif ni dia bersaing utama bagi Makkah.
Maknanya bersaing utama Makkah At-Taif bagi masyarakat Arab. Bersaing orang-orang Quraisy ialah kabilah Saqif yang tinggal di Taif. Dan dua kabilah itu atau dua tempat itu berebut bersaing dan berebut menaruh orang lain. Atau dengan kata lain, dua tempat itu yang mempengaruhi kabilah Arab yang lain. Kalau Makkah adanya Al-Kaabah yang menjadi kunjungan orang Arab, di Taif ada pula berhala yang terbesar sekali yang diberi nama Al-Lat, yang disebut dalam surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza. Jadi patung yang terbesar sekali berada di Taif, dan dia bukan sekadar batu semata-mata, ada rumah dia, ada bangunan dia. Jadi orang Arab akan pergi buat haji di Makkah, dan juga mereka akan pergi buat ziarah di Lat, di Taif. Dan kabilah Saqif itu merupakan antara ataupun termasuk kabilah yang last sekali dia masuk Islam. Maknanya duduk bertahan tak mau masuk Islam sampai last sekali selepas pembukaan Makkah lagi. Jadi Nabi SAW nak syari ke mana? Dia syari tempat atau syari kabilah yang bilanannya ramai, penaruh dia kuat, mana? Taif. Jadi Nabi SAW membuat keputusan untuk pergi ke Taif. Bila keadaan di Makkah tak boleh lagi pergi, jadi dalam usaha Nabi SAW untuk membicahkan kebuntuan dan nak syari tempat yang baru untuk menampaikan agama atau dakwah, Nabi SAW membuat keputusan untuk pergi ke Taif. Sebenarnya semua itu ada hikmah dia. Apabila kaumnya dia sendiri, orang kampung dia sendiri atau orang bangsa dia sendiri tidak begitu mudah terima Islam, dan mereka sendiri yang duduk memusuhi Nabi dan memaksanya, kemudian nanti kita akan cerita untuk berhijrah, tinggalkan Makkah, ada hikmahnya juga. Kalau dengan mudah mereka boleh terima Islam dan beriman dan mempercayai Nabi, barangkali dia menumbul tuhmahan terhadap Nabi SAW. Orang ramai orang kemudian akan kata apa? Sebenarnya mereka beriman dan terima kerana nak syari nama orang kampung mereka, orang sebangsa dengan mereka. Sekalipun mereka tu tahu dia tak benar, tapi oleh kerana dia orang tempatan atau orang sebangsa dengan mereka dan mencari nama, mereka beriman. Oleh itu, yang memusuhi Nabi ialah keluarga dia sendiri, bapa saudaranya sendiri Abu Lahab, dan kaum keluarga dia dan orang tempatan dia, orang Makkah. Yang memberi pula sokongan dan bantuan kepada Nabi SAW orang di luar, orang Ansar nanti. Jadi semuanya itu adanya hikmah. Jadi Nabi SAW bergerak tinggal Makkah, pergi ke Taif. Dalam satu riwayat dia kata Nabi SAW pergi berseorangan, dalam pergi berjalan kaki berseorangan. Dalam satu lagi riwayat yang masyhur, Zaid bin Harisah, anak angkatnya, menemaninya dalam perjalanan itu. Dan ini yang lebih masyhur. Maknanya kita ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, dia kata Nabi SAW bertolak daripada Makkah, berjalan kaki, berseorangan. Dan dalam lagi satu riwayat,
Dalam sebuah hadis riwayat Jubair bin Mut'im, dia kata Nabi Zaid bin Harisah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal tahun 10. Tahun 10 itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Cuba bayangkan nak pergi daripada Makkah ke Taif berjalan. Kita ni nak naik tangga daripada bawah, nak sampai sini penat dah. Nak pergi ke masjid, duk taman yang sama. Cuba tengok berapa orang mai ke masjid berjalan kaki. Saya rasa tak ada. Semua mai naik kereta, naik motor. Mungkin seorang dua saja yang mai berjalan kaki. Jadi cuba bayangkan Nabi dalam usia macam ni akan jadi lebih kurang 50 tahun. Nah, bukan lagi mudah. Jadi dia boleh pula berjalan daripada Taif ke Makkah. Berapa kilo? Berapa kilometer? Kita biasa sampaikan lebih kurang 70 kilo. Atau 70 kilo lebih 70 kilometer lebih, mungkin hampir 80 kilo. Jadi pula berjalan kaki bukan ikut jalan yang ada tarka atau jalan yang elok, meredah padang pasir. Jadi dia bila kesampaian ke At-Taif bersama Zaid bin Harisah, kita ikut riwayat yang kedua yang lebih masyhur lagi. Bila sampai terus pergi berjumpa dengan ketua Saqif. Ketua Saqif ni atau membesar Saqif ada 3 orang adik-beradik yang menjadi membesar atau ketua Saqif. Seorang bernama Abd Yalil. Abd Yalil. Seorang lagi saudaranya bernama Mas'ud dan seorang lagi bernama Habib. 3 adik-beradik yang menjadi membesar Taif. Orang pertama nama dia Abd Yalil. Kemudian seorang lagi nama dia Mas'ud dan seorang lagi bernama Habib. 3-tiganya ni anak Amru bin Umair. Dan salah seorang daripada 3 adik-beradik itu dia berkahwin dengan seorang perempuan daripada Makkah, daripada Quraisy. Jadi bila Nabi SAW pergi berjumpa dengan 3 orang itu, 3 adik-beradik itu yang menjadi ketua, menjadi membesar. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada mereka tujuannya dia datang dan meminta mereka supaya memberi pertolongan dan memberi perlindungan dan membantunya untuk menampaikan dakwah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi respon atau tindakan balas mereka tu begitu sangat meniciwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menampaikan hajatnya, sebabnya apa dia pergi di situ dan meminta kerjasama mereka, minta daripada mereka supaya membantu dan memberi perlindungan. Orang pertama mereka tu nama dia Abd Yalil. Dia langsung tidak menunjukkan ataupun dia tidak menghirau langsung kata-kata Nabi, sambil berkata kepada Nabi, dia kata in kana Allahu qad arsalaka. Maknanya dia kata kepada Nabi itu kalau betul-betul Allah yang mengutuskan kamu. Maknanya dia tidak mempercayai langsung bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul atau utusan Allah. Maknanya dengan kata lain dia berkata kepada Nabi dalam keadaan langsung dia tidak mempeduli Nabi. Dia kata itulah kalau Allah mengutuskan kamu. Mana kita tahu kamu ni seorang rasul atau seorang utusan Allah.
Satu lagi pula dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama wajadallahu ahadan yursilahu ghairaka?" Satu lagi dia kata, tak akan Allah pula duduk syari orang nak utuskannya atau nak jadikannya rasul, tak ada, lalu dia pula memilih kamu. Maknanya apa dia kata apa? Tak akan kod Allah duduk syari tak ada orang yang boleh jadi utusannya melainkan engkau. Dia memperlisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak akan pula kamu yang menjadi utusan Allah. Tak ada orang lain ke? Lebih kurang bahasa dia. Yang Allah boleh mengutuskannya atau menjadikannya utusannya. Yang ketiga pula lagi dahsyat. Lagi teruk jawabannya. Yang ketiga dia kata apa? Dia kata wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah, aku tidak akan berkata-kata dengan kamu. La in kunta rasulan min Allah kama taqul la anta a'zam khataran min an arud 'alaika al-kalam. Yang ketiga pula dia kata apa? Dia kata demi Allah, aku tidak akan kata-kata atau berkata-kata dengan kamu, kerana kalau kamu seorang rasul yang benar, siapalah aku untuk bertutur atau berkata-kata dengan seorang rasul? Kamu ni hebat. Aku tak layak berkata-kata dengan awak. Dan jika kamu pula seorang pembohong, aku tak mau cakap dengan seorang pembohong. Maknanya orang yang ketiga tu dia kata apa? Aku tak mau cakap dengan kamu. Kalau kamu seorang rasul, maknanya kamu ni seorang yang hebat, aku tak layak berkata-kata dengan seorang rasul. Kalau kamu seorang pendusta, mana boleh aku boleh bercakap atau berkata-kata dengan atau memberi layanan kepada seorang pembohong. Maknanya tiga-tiga pemimpin itu langsung tak bagi muka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi ataupun membalas dengan begitu atau memberi layanan yang begitu sangat teruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak tak boleh. Tiga-tiga orang tu memang langsung tak menunjukkan tanda mereka boleh apa, boleh terima atau boleh mereka memberi bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ pula Nabi mula risau. Risau apa? Nabi mula takut kalau orang-orang Makkah mereka sudah dapat tahu Nabi pergi meminta tolong musuh mereka, mereka lagi sakit hati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar secara apa? Secara senyap. Dengan harapan bila Nabi pergi ke Taif, orang-orang Taif boleh apa? Memberi sokongan dan memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak keadaan macam tu, mereka langsung tak terima. Nabi pula mula takut, mula risau kalau orang-orang Quraisy tahu mengenai tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif bekerjasama atau meminta tolong daripada musuh dan bersaing mereka, mereka akan lagi sakit hati terhadap Nabi. Lalu Nabi merayu kepada tiga-tiga adik-beradik tadi tu, tiga pemimpin tu. Nabi berkata, kalau kamu tak menerima, tak menabak, tetapi tolong jangan ceritakan hal itu kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam risau hal itu kesampaian kepada orang Makkah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu agar mereka apa? Tidak menceritakan apa yang terjadi itu atau tujuannya dia datang ke Taif. Sambil bersabda Nabi SAW, "Iza fa'altum faktumu alayya." Kalau inilah jawaban kamu, kalau ini pendapatmu, maka rahsiakanlah hal itu.
Dan Nabi SAW tinggalkan mereka, dan Nabi tidak lagi menaku kalah atau tak terputus atau tak putus asa. Nabi pula pergi cari orang kenamaan yang lain, pembesar-pembesar yang lain. Tak ada siapa langsung terima Nabi SAW, dan tak ada siapa sanggup terima Nabi SAW atau sanggup memberi pertolongan kepada Nabi SAW. Nabi pergi jumpa seorang perseorangan, kokot dia boleh apa, ada orang ramai atau orang awam boleh apa terima Nabi SAW, pun tak ada. Nabi duduk di situ berapa lama? Duduk 10 hari di Taif. Ada juga satu pendapat mengatakan 1 bulan. Maknanya Nabi bukan pergi patah balik macam tu, berjumpa dengan pemimpin utama tu tak terima terus patah balik, tak. Nabi SAW juga berusaha habis-habisan di situ. Pergi jumpa orang kenamaan yang lain, tak ada siapa terima. Jumpa orang biasa, pergi pasar-pasar, tempat perhimpunan orang ramai, pun tak ada mereka apa, tak ada siapa yang mempercayainya. Di situ 3 pemimpin tadi tu mula tak senang dengan adanya Nabi di situ, dan mereka mula bimbang. Orang ramai terpengaruh dengan Nabi SAW. Maknanya bila Nabi SAW tinggalkan mereka tu dan terus berjumpa dengan orang ramai di pasar-pasar, tempat perhimpunan orang ramai, jadi pemimpin Taif mula tak senang dan risau. Orang ramai terpengaruh dan ikut Nabi SAW. Lalu mereka itu suruh atau menhasutkan orang ramai supaya mereka bertindak terhadap Nabi SAW. Maknanya mula-mula mereka tu berkata kepada Nabi SAW, "Ukhruj min baladina." Kamu kena keluar, tinggalkan tempat kami. Dan mereka pula menhasutkan orang-orang ramai supaya mereka bertindak terhadap Nabi SAW. Lalu orang ramai biasanya ada setengah ataupun sebagian orang-orang awam tu kadang-kadang tu dia sempat ikut secara memputar tuli. Jadi mereka pula membuat 2 saf atau 2 barisan dalam laluan Nabi SAW keluar. Dan mereka bila Nabi SAW lalu keluar, mereka tu membuat 2 barisan atau 2 saf, dan mereka mula memalin batu atau membalin Nabi dengan batu. Maknanya bila Nabi bergerak tu mereka duduk balin batu. Bila Nabi tak tahan sakit dan duduk, mereka akan pergi angkat Nabi SAW dan memaksanya untuk terus jalan. Maknanya bila mereka duduk memalin batu, terkena Nabi SAW sakit, tak lara atau tak tahan sakit, Nabi akan duduk. Jadi mereka akan pergi pegang 2 tangan Nabi dan memaksanya berdiri dan memaksanya jalan. Bila Nabi nak melangkah, mereka akan balin batu kaki Nabi SAW. Jadi mereka melakukan yang demikian sampai mereka menjadikan darah atau kaki Nabi SAW cedera berdarah. Dan di situ Zaid bin Harithah pun terkena juga, dia ambil nasibnya juga. Bila dia dalam usaha dia nak mempertahankan Nabi daripada batu, dia pun kepala dia pun kita panggil cedera atau luka. Bila mereka keluar dalam keadaan
dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah ataupun nak berehat, dia duduk berlindung di naunan atau duduhan pokok apa, pokok anggur kebuniaan dua orang Quraisy, seorang bernama Utbah bin Rabi'ah dan seorang lagi saudara dia nama dia Syaibah bin Rabi'ah. Sekali lagi, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan begitu sangat sakit, cedera, kakinya berdarah. Jadi adanya satu dusun ni mempunyai satu tembok, satu pagar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertuduh sedikit, dia pergi bertuduh di bawah apa, naunan satu pokok ataupun pokok. Siapa yang nampak Nabi? Tuan punya dusun tu. Dusun apa? Dusun kurma, bukan kurma. Dusun apa? Dusun buah anggur. Dusun ni kebuniaan dua orang daripada Makkah, seorang bernama Utbah bin Rabi'ah dan seorang lagi bernama Syaibah bin Rabi'ah. Dan kedua-duanya tu duduk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk memerhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi duduk untuk bertuduh sikit di bawah pokok tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, nampak ada Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka. Kerana apa? Dua orang ni memang teruk. Dan dua orang ni memang antara musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya mati dalam perang Badar dalam keadaan kafir. Kedua adik-beradik ini orang Quraisy, tapi mereka ada dusun di Taif. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tengok, ada Utbah dan ada Syaibah bin Rabi'ah. Jadi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka dan rasa tak senang kerana mereka sudah nampak. Jadi nampak habis, rahsia Nabi terbongkar. Dan mereka pula nampak Nabi dalam keadaan macam tu, sudah pastinya mereka lagi seronok. Kerana kelihatan Nabi dalam keadaan begitu, diusir dalam keadaan hina macam tu. Namun kedua orang tu walaupun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kedua-duanya tergerak hati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa kesian dan bersempati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kedua-duanya ini menjadi musuh, antara musuh-musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam kitab nama dia Subulul Huda war Rasyad, dia kata Allah menggerakkan hati kedua-duanya tu supaya rasa apa? Supaya rasa bersempati, kesian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua-duanya ni suruh bekerja mereka seorang bernama Addas. Bekerja dusun tu bernama Addas, Ain dal syadda alif sin. Addas ni dia seorang Nasrani. Seorang Nasrani daripada satu muhafazah, satu wilayah nama dia Nainawi, satu wilayah di Iraq. Maknanya dia bukan orang tempatan dan dia bukan agama sama. Dia orang yang Nasrani, asalnya daripada satu tempat di Iraq bernama Nainawi. Satu wilayah di Iraq. Jadi kedua-duanya tu suruh bekerja mereka yang bernama Addas tu supaya membawa sedikit anggur dalam pinggan dan hidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan.
Jadi pun Addas, dia membawa sedikit anggur dan menghidangkannya kepada Nabi SAW dan suruh Nabi makan. Lalu Nabi SAW pun makan. Tapi sebelum nak mula makan, Nabi SAW sebut Bismillahirrahmanirrahim. Biasa sebelum makan. Jadi Addas tu terkejut dengan kata Nabi SAW dengan bacaan Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Sambil bertanya kepada Nabi. Dia kata, aku tak pernah dengar orang tempatan, orang sini sebut Bismillahirrahmanirrahim. Daripada mana kamu ambil ucapan itu? Maknanya Addas tu dia kata, aku tinggal sini lama, aku tak pernah dengar orang tempatan atau orang sini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ni sebenarnya siapa? Daripada mana? Dan kata-kata itu kamu ambil daripada mana? Lalu Nabi SAW dia kata, kamu ni orang mana? Dia kata, aku daripada Nainawi. Lalu Nabi SAW berkata kepada Addas, dia kata, daripada perkampunan Nabi Allah yang salih Yunus. Maknanya bila Nabi SAW bertanya kepada Addas, kamu ni daripada mana? Dia kata, aku daripada Nainawi. Lalu Nabi SAW dia kata, Nainawi berkampunan tempat Nabi Allah Yunus alaihi salam. Lalu Addas tu lagi terkejut. Dia kata, wa ma adrak, daripada mana kamu tahu semua ni? Dia kata lagi Addas, dia kata, demi Allah, sewaktu aku tinggal Nainawi itu, orang Nainawi sendiri, orang sana sendiri tak tahu menahu mengenai Nabi Yunus. Dan mereka tak tahu bahawasanya tempat itu adalah tempat kelahiran dan tempat asal Nabi Yunus alaihissalam. Daripada mana kamu tahu semua itu? Lalu Nabi dia kata, zaka akhi, Yunus itu adalah saudaraku. Dia Nabi, aku pun Nabi. Maknanya apa? Dia kata Yunus tu orang tempatan, orang sekampung dengan kamu tu adalah saudaraku, kerana dia Nabi dan aku pun Nabi. Lalu Addas itu dia terus duduk mencium kepala Nabi SAW dan mencium tangan Nabi SAW. Hal itu duduk diperhatikan oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua orang Quraisy itu, tuan punya dusun. Yang begitu sana tidak berpuas hati terhadap Nabi. Tapi kita sebut tadi, Allah sendiri yang menggerak hati kedua-duanya itu supaya apa? Supaya bersempati dan menghidangkan sedikit makanan kepada Nabi SAW. Jadi bila mereka nampak macam tu, jadi kedua-duanya pula rasa bersalah. Dia kata, tengok, kita sendiri yang cari pasal. Kita yang suruh dia pergi bagi sedikit makan. Tengok, rosaklah kadam kamu. Maknanya habislah bekerja kamu. Mesti ikut dia, terpengaruh dengan dia. Jadi bila Addas tu balik atau selesai berbualan itu, dia balik. Jadi kedua-duanya berkata kepada dia, apa yang kamu buat tu? Apa kerja gila yang kamu buat tu? Lalu dia kata, jangan, ni seorang Nabi, seorang Rasul. Seorang Rasul. Dan Addas tu, kalau ikut cerita dia, nak habiskan cerita tu, kemudian kita sambung cerita kita. Addas tu kemudian hari bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan nak berlakunya perang Badar, dan tuan dia nak kerahkan dia supaya ikut bersama, nak pergi lawan Nabi SAW di Madinah. Maknanya apa? Selepas tu, maknanya ini tahun sebelum 11, 12 tahun kedua hijrah, berlakunya perang Badar.
katakanlah 2 tahun kemudian setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan nak berlakunya Perang Badar, Utbah dan Syaibah ni dia suruh bekerja mereka Adas tu supaya bersiap, supaya ikut mereka menyertai tentera yang nak pergi lawan Nabi SAW di Badar. Lalu Adas tu dia kata, nak pergi lawan mana ni? Nak pergi lawan siapa? Orang yang aku pernah jumpa di Taif. Mereka kata, ya. Dia kata, aku sekali-kali tak akan pergi lawan dia. Maknanya apa? Dia tak ikut. Ataupun dia kata, aku tak akan pergi lawan seorang Rasul. Macam mana pun aku tak akan ikut kamu pergi lawan dia. Dia seorang Rasul. Dan dia cuba menghalangkan mereka tu, melarang mereka daripada pergi berperang. Mereka tetap tak dengan cakap dia pergi, dua-duanya mati di situ. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Taib. Setelah itu Nabi SAW menerus perjalanannya nak balik ke mana? Ke Makkah. Bila Nabi SAW sampai satu tempat bernama Qarn As-Sa'alib. Qarn As-Sa'alib itu menjadi miqat. Menjadi miqat. Macam Bir Ali. Dia menjadi miqat bagi orang yang nak buat apa? Haji atau umrah. Bila Nabi SAW sampai ke satu tempat nama dia Qarn As-Sa'alib, dalam keadaan Nabi SAW terlalu sedih. Nabi SAW tak apa, macam kita nak kata apa, tak boleh percaya apa yang terjadi baginya tu, dalam keadaan tersedih, muram. Sampai Qarn As-Sa'alib ni baru ia sedar dengan adanya satu naunan yang duduk di atas Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW bergerak dalam keadaan sedih, kecewa, dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Serba apa? Masalah yang duduk berlegar dalam fikiran Nabi SAW. Tiba-tiba sedar, Nabi SAW tiba-tiba sedar adanya satu awan yang duduk di atas Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tengok ke atas, rupa-rupanya Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam bagi salam kepada Nabi SAW dan memberitahu Nabi. Dia kata, ada bersama aku malakil jibal, malaikat yang ditugaskan untuk urus tadbir Gunung Ganan. Dan dia sedia ikut apa jua perintah kamu kepada dia. Lalu malaikat itu dia bagi salam kepada Nabi dan memberitahu Nabi bahawasanya Allah telah mengutuskannya untuk ikut apa kata Nabi ataupun apa perintah atau suruhan Nabi kepadanya. Dan dia berkata kepada Nabi, "Lau syi'ta la atbaqtu alaihim al-akhshabain." Maknanya malaikat itu berkata kepada Nabi, aku diutuskan untuk ikut menurut perintahmu dan suruhanmu. Kalau kamu suruh saya ambil 2 bukit dan menghimpapkan orang Taif, aku akan ikut. Aku datang sini untuk apa? Ikut suruhanmu, perintahmu. Kalau kamu suruh saya ambil 2 bukit dan menghimpapkan mereka, aku akan ikut. Lalu Nabi SAW tidak meminta ataupun tak suruhnya, dan dia berkata kepada malaikat itu, aku akan bersabar dengan mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melahirkan daripada mereka orang yang beriman dan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya walaupun Nabi SAW dalam keadaan begitu sangat kecewa, sangat sedih, sangat menderita sakit, dalam keadaan risau macam mana nak masuk Makkah, sekali lagi kita akan ceritakan. Sekalipun adanya malaikat
bagi tawaran kepada dia supaya balas dendam terhadap orang-orang Taif tu yang bertindak begitu sangat kasar dan biadab terhadap Nabi. Namun Nabi SAW tetap tidak meminta daripada malaikat itu untuk menazabkan mereka atau untuk menempapkan mereka dengan dua bukit. Jadi kita sampai ke mana? Sampai ke Qarnis Sa'alib. Jadi ada lagi dua bersinggahan bentin dalam perjalanan Nabi nak masuk ke Taif. Dan masa tidak mengizinkan kita, jadi kesenampunan tajuk kita ni perjalanan Nabi atau bersinggahan pertama Nabi di Qarnil Manazil. Sambunan tajuk ni kita akan tangguhkannya pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Setakat itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ila al-liqa in qaddarallahu lana al-baqa wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.